Wanita Hari Ini. Selamat tengah hari, salam penuh inspirasi bertemu kembali dalam Wanita Hari Ini. Siaran hari Khamis, 17 hari bulan September bersama saya Segita dan juga Fiza ataupun my sister from another mother yang kedua-duanya bersiaran setelah kian lama ya. Sihat Fiza? Sihat Alhamdulillah Sugi. Dan saya kira semalam merupakan cuti umum. Rata-rata ramai dalam kalangan rakyat Malaysia yang mungkin dah ada buat pelbagai aktiviti semalam. Dan hari ini nak memulakan hari baru, pekerjaan, persekolahan untuk anak-anak. Kita harapkan semangat yang ada hari ini dapat teruslah dipupuk sampailah ke hujung minggu nanti. Tapi apa-apa pun kita juga nak ingatkan juga kepada anda semua penonton dari masa ke semasa, walau apa pun aktiviti yang anda lakukan, pastikan anda masih lagi mementingkan penjarakan fizikal, mengambil langkah-langkah kebersihan dan sentiasa berjaga-jaga agar kita dapat sama-sama terus memutuskan rantaian wabak COVID-19 ini. Itu saya kira sudah menjadi amalan kita dalam aktiviti seharian kita. Tapi sebelum kita berkongsi bersama dengan anda topik kita pada hari ini, Fiza, ada sesuatu yang ingin kami kongsikan bersama anda, iaitu sempena Bulan Jantung Sedunia, Nestle Omega Plus telah menganjurkan acara Walk a Million Miles untuk menggalakkan rakyat Malaysia mengambil langkah pertama dalam penjagaan kesihatan jantung. Dan bezanya tahun ini dengan tahun-tahun yang lepas, acara ini akan diadakan secara maya, menyatukan rakyat Malaysia untuk berjalan 1 juta batu untuk sertai. Muat turun aplikasi Jom Run, daftar acara Nestle Omega Plus Walk a Million Miles dan tekan butang start dan mula berjalan. Setiap kali anda berjalan, Jom Run akan mencatatkan bilangan langkah anda yang akan menyumbang kepada sasaran 1 juta batu ini. Dan setelah mencapai matlamat sejauh 1 juta batu, Nestle Omega Plus akan menyumbangkan sejumlah ringgit Malaysia 100,000 kepada Yayasan Jantung Malaysia dan Yayasan Institut Jantung Negara untuk menyokong pesakit jantung. Itu dia. Saya dah download dah. Oh ya, download belum? Lepas ni saya download dan saya akan menyumbang kepada 1 juta batu ya langkah. Ya, okey. Jadi apa kata sama-sama kita saksikan bingkisan ini. Silakan. Hai semua. Saya nak ajak anda semua sertai acara Nestle Omega Plus Walk a Million Miles. Muat turun aplikasi Jom Run dan daftar acara Walk a Million Miles. Rekod langkah anda dalam aplikasi. Itu dia. Muat turun aplikasi Jom Run ini dan mulalah berjalan untuk sama-sama kita menyumbang kepada mereka yang memerlukan. Baiklah, hari ini sebenarnya penerbit kami telah pun membawakan satu lagi topik yang kita kira ini bukanlah topik yang baru. Malahan topik ini acap kali dibincangkan bukan saja di program Wanita Hari Ini tetapi dalam kalangan masyarakat. Hari ini Sugi kita nak kongsikan tentang penderaan dalam rumah tangga. Ya, Fiza. Dan bila kita bercakap mengenai penderaan dalam rumah tangga ini, seperti yang Fiza katakan, bukan perkara yang baru. Kita tahu sentiasa berlaku. Tetapi ia bukan saja satu isu dalam rumah tangga tapi isu sosial. Tetapi kenapa masih ada lagi yang berdiam diri, tiada langkah yang diambil. Dan Fiza, saya sempat baca sedikit statistik daripada UN dan juga WHO. WHO berkata 1 daripada 3 wanita pernah menjadi mangsa pukul sepanjang hidup mereka. Dan UN berkata yang sepanjang lockdown masa kata kat Malaysia PKP lah kan, seluruh dunia kalau kita adakan lockdown selama 6 bulan, 31 juta kes penderaan boleh dicatatkan. Betul. Kalau kita lihat di Malaysia sendiri, kalau kita lihat sehingga April yang lalu, peningkatan panggilan telefon di talian kasih meningkat sehingga 57%. Dan kalau kita bercakap tentang keganasan ataupun penderaan dalam rumah tangga ini, mungkin apa yang perlu kita fahami juga sebagai individu, sebagai masyarakat, sebagai ahli keluarga untuk mendalami dan juga memahami apakah masalah yang dialami oleh insan sekeliling kita. Kerana kebiasaannya kalau kita cakap tentang penderaan dalam rumah tangga ini, kita hanya terfikir tentang masalah penderaan fizikal. Namun tahukah anda ia juga termasuk dari segi faktor psikologi, sosiologi dan juga seksual itu sendiri. Dan ia juga melibatkan anak-anak di rumah dan kita sebagai masyarakat, kita harus mengelakkan daripada satu terma ini iaitu social silence. Kita tidak harus berdiam diri sahaja walaupun kita tahu ada masalah yang berlaku dalam rumah tangga, tak kisahlah rumah tangga orang yang kita kenal ataupun jiran kita ataupun kawan-kawan kita. Kita harus mengambil langkah untuk membantu mereka. Ya, dan hari ini kami kupaskan topik ini bersama dengan
anda penonton-penonton wanita hari ini, bagi anda penonton-penonton yang mungkin mengalami masalah ini ataupun anda mungkin mempunyai individu-individu yang rapat dengan anda yang anda rasakan mereka mempunyai masalah sedemikian juga, akan kami bawakan kupasan ini dari segi undang-undang dan juga dari sudut perspektif psikologi yang akan terus kami kongsikan kepada anda. Dan kalau anda ada sebarang pengalaman, persoalan yang ingin anda kongsikan, sekiranya anda tidak keberatan, terus ke Facebook Wanita Hari Ini dan kongsikan bersama kami. Sekiranya sempat, kami akan tujukan soalan anda kepada panel-panel di studio sekejap sahaja lagi. Jadi jangan ke mana-mana. Kita berehat sebentar, kembali selepas ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Kes penderaan dalam rumah tangga bukanlah satu isu baharu. Malah isu ini patut diberi perhatian kerana kes yang berlaku semakin meningkat di negara ini. Terbaru di Perlis, menurut Pengurusi Jawatan Kuasa Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat, Siti Barani Yahya, statistik menunjukkan terdapat 54 kes keganasan rumah tangga dilaporkan sejak awal tahun 2020 sehingga Julai lalu. Di Pulau Pinang, seorang suami memukul kepala isterinya menggunakan setrika akibat lambat menyediakan minuman. Sikap panas baran suami menyebabkan dia terpaksa menanggung penderitaan dari segi mental dan fizikal. Kes penderaan rumah tangga kini bukan saja melibatkan kelompok lelaki bermasalah dan penagih dadah, malah ia turut melibatkan golongan profesional. Perasaan takut menyebabkan ramai wanita tiada tempat mengadu kerana bergantung harap dengan suami. Pelbagai inisiatif dilakukan pihak kerajaan, badan-badan pertubuhan bukan kerajaan dalam menangani kes ini. Malah ada juga platform talian kasih yang boleh digunakan bagi memudahkan mangsa membuat laporan. Bagaimanakah mangsa perlu bertindak sekiranya terlibat dalam penderaan rumah tangga? Dan apakah peranan masyarakat dalam menangani isu ini? Itu laporan yang telah pun disediakan oleh rakan wartawan kami Intan Farhana. Dan kalau boleh kita sambung, mengikut statistik pada tahun 2019 menunjukkan bahawa punca utama keganasan rumah tangga adalah sikap panas baran, perselisihan faham serta penagihan dadah. Wow, ini yang nak kita kupas bersama dengan dua panelis kita di studio hari ini. Ya, Fiza, tanpa melengahkan masa, kita nak memperkenalkan Profesor Datin Dr. Mariani Mokno selaku pakar psikologi kita pada hari ini. Sihat ya, Prof? Sihat, Alhamdulillah. Rasanya lama saya tak jumpa, Prof. Ya, mungkin ceria. Ya, okey. Baik, dan kita juga bersama dengan Datuk Haziq Pillay selaku peguam kita pada hari ini yang akan mengupas topik kita dari sudut perundangan. Betul. Baiklah. Kalau boleh kita mulakan perbincangan kita pada hari ini bukan isu yang baharu, Prof dan juga Datuk. Tapi kalau boleh kita terangkan secara ringkasnya kepada penonton kita, kerana mungkin dalam kalangan kita memahami bahawa penderaan dalam rumah tangga itu hanyalah kesan lebam, patah yang terdapat pada seseorang individu. Namun hakikatnya apakah yang boleh kita faham maksud penderaan dalam rumah tangga itu, Prof? Dia sebenarnya penderaan dalam rumah tangga itu seperti yang Fiza sebut. Dia bukan setakat nampak fizikal ya. Penderaan dia lebih kepada itu. Dia ada penderaan secara seksual, penderaan mental, penderaan emosi dan juga yang disebut tadi penderaan fizikal. Jadi setakat untuk tengok lebam-lebam, patah-patah dan sebagainya itu salah satu. Tetapi kita perlu lihat juga daripada aspek seksualitinya, adakah berlaku keganasan, emosinya adakah terganggu dan juga selain daripada itu juga dikatakan adalah mentalnya juga. So itu secara mudah orang kata keganasan dalam atau penderaan dalam rumah tangga yang melibatkan suami, isteri, ayah dengan anak, ibu dengan anak, dengan ataupun dengan adik-beradik itu sendiri pun boleh dimasukkan juga. Cuma bila disebut rumah tangga tu lazimnya ialah antara suami dan isteri. Okey, baik, itu secara umumnya ya, Prof. Tapi Datuk, dari segi undang-undang itu sendiri, apa yang boleh kita kategorikan ataupun klasifikasikan sebagai penderaan rumah tangga? Okey, kalau daripada segi undang-undang saya nak bagi tahu, kita memang ada Akta 521, Akta Keganasan Rumah Tangga. Yang baru-baru ni 2017 telah diubah suai, amended untuk memberi kesan yang lebih lanjutlah, saya akan bagi tahu. Now, kalau kita nak menggunakan akta tersebut, kalau contohnya tadi Dok kata kalau kita ditumbuk atau kita ada kesan lebam-lebam, maka kita boleh guna pakai kanun keseksaan sebab memang ada provision macam 323, 324, 325, 326 dan sebagainya. Tetapi yang menjadi persoalan ni kalau kita di abuse secara mental.
itu bagaimana kita nak buktikan. So kalau contoh saya nak bagi tahu di dalam penal code tidak ada apa-apa yang merangkumi kita punya mental distress. Tetapi di bawah akta keganasan rumah tangga ada. So kalau kita nak pergi daripada segi itu, kita perlukan laporan-laporan pakar. Contohnya macam Prof, dia adalah pakar psikologi. Bila dia seorang pakar psikologi, report dia akan diterima di mahkamah sebagai bahan bukti. Ini saya bagi contohlah Prof. So kalau Prof menyatakan bahawa simpulan A ni, dia walaupun tidak ada kesan-kesan lebam atau sebagainya, dia telah mengalami mental distress akibat perbuatan contohnya si suami selama 3-4 tahun ni, maka itu boleh menjadi bahan bukti. Maksudnya dari segi fizikal tu lebih mudah pembuktiannya di mahkamah. Senang. Kalau fizikal ni senang. Sebab kenapa? Lebam-lebam ni kita tak boleh elak. Kita memang boleh tunjuk. And ialah kita akan datang later, ada beberapa undang-undang di kanun seksaan. Sebab pada tahun 2017 apabila mereka buat ubah suai Akta 521 ni, mereka telah memastikan bahawa kanun seksaan boleh terpakai untuk kecederaan-cederaan yang alami oleh isteri ataupun suami. Okey, suami pun ada juga Ada juga bukan kategori isteri aja. Kita merangkumi semua. Tetapi kalau kita lihat dari sudut wanita itu sendiri, penonton-penonton yang sedang menonton ketika ini mungkin pernah melalui pengalaman yang sama, melihat ahli keluarga mereka ataupun rakan-rakan mereka mengalami pengalaman ini. Tapi macam Datuk katakan tadi, ada akta undang-undang itu. Namun sejauh mana dalam kalangan kita ini berani untuk ke depan? Ini juga boleh kita katakan sebagai penderaan mental itu tadi, Prof. Sebab kadang-kadang ada dalam kalangan pasangan ni dah didera secara mental dan juga fizikal, tetapi dia ugut pula. Kalau kau beritahu ataupun kau pergi mengadu ke undang-undang, tak dapat anak, tak dapat rumah. Ini mungkin menjadi kekangan juga dalam kalangan. Ya, ini salah satu sebabnya sekarang. Sebab kali kita lihat sekarang lazimnya yang didera kebanyakannya ialah wanita, isteri. Tapi ada juga kadang-kadang isteri mendera suami. Itu Datuk. Sikit je, tak banyak. Sikit je lah kan. Bilangan. Tapi sekarang ni mengapa wanita? Kerana wanita itu kebanyakannya satu duduk di rumah. Yang pertama. Yang kedua ialah kebergantungan kepada suami ataupun si pelaku yang melakukan penderaan tu. Seperti Fiza cakap tadi, takut kalau berlaku apa-apa diugut pula. Okey, kalau buat sesuatu keluar dari rumah, cerai, tak ada apa-apa harta. Sedangkan wanita ini, isteri ini tidak bekerja. Okey. Jadi dalam masa yang sama juga kita tengok ada juga isteri yang begitu taat setia dengan suami. Ya, kalau dalam perspektif Islam tu memang dikatakan bahawa isteri patut taat pada suami. Tetapi kalau pada saya lah, bukan nak mengajar melawan ya, tetapi taat pada suami itu perlulah berpada-pada juga. Ada juga pepatah yang mengatakan jangan percaya 100%. Jangan percaya 100%. Percaya tu, tidak percaya tu mesti lebih sikit. Orang katalah, jangan angkut saya pula kan. Tapi di sini sekarang masalahnya ialah kalau kita lihat itu ialah wanita ini kalau disebut dia dah selalu duduk di rumah. Dia adalah kaum yang sering orang kata ditanggung oleh suami, terutama isteri yang tidak bekerja ya. Tapi kalau isteri yang dah bekerja itu, pada saya kebanyakan yang berlaku melalui pemerhatian ialah penderaan mental. Penderaan mental. Dia tidak boleh dibuat fizikal. Dan di sini pula bila mental pula dengan kasih sayang yang ada, taat setia yang ada, walaupun dia tidak bergantung sangat pada suami, tetapi orang kata bahawa dia tidak mahu mengabaikan anak. Jadi disebabkan anak, dia sanggup menerima segala penderaan itu. Seperti Datuk cakap tadilah, tak ada akta untuk yang tidak ada kesan. Tetapi bukti-bukti itu boleh orang kata dibuat secara berjumpa dengan kaunselor. Berjumpa dengan pakar psikiatrik. Jadi mereka boleh buat laporan selain daripada pakar psikologi itu sendiri. Dan bila seperti yang Prof kongsikan, bila kita ada anak tu memangnya situasi tu lain sedikit. Mungkin mudah untuk orang berkata, alah dah kena dera, berpisahlah dengan suami, abaikan dia dan move on dengan hidup baru. Tapi bila dah ada anak, situasi itu memang rumit saya kira kan Prof. Baik, dan di sini kami juga sempat merakamkan pengakuan seorang mangsa kes dera yang juga telah menjadikan anak beliau seorang mangsa juga. Jom kita saksikan pengakuan ini dulu. Silakan. Tempoh 15 tahun melayari alam rumah tangga, segalanya indah belaka. Namun ia berubah bila dia hamil anak kedua. Kasih sayang yang dahulunya dimiliki mula hilang tanpa dia merelakan. Ini kisah Nur Fauziah Amran, 42 tahun. Episod hitam dalam hidupnya bermula apabila bekas suami berubah menjadi agresif dan baran.
Dia seringkali dilayan dengan penuh kekerasan, ditampar, dipukul, dicederakan, malah pernah diugut bunuh oleh bekas suami. Dulu masa saya dapat anak pertama, dia kira macam okey lagi lah. Bila saya mengandung untuk anak kedua tu, mula-mula macam saya cari dia tak ada. So masa dia kata the reason dia kata, dia keluar bekerja. Lepas tu saya pun tak kisah. Betul-betul lah kita ingat dia bekerja kan, sampai satu tahap tu habis dia pantang di hospital, saya tunggu-tunggu pun tak datang. Dan kebetulan anak saya pun warded dan anak saya boleh discharge lah masa tu. Bila saya dah keluar daripada hospital dan saya pergi balik rumah saya dapati macam suami ni ada dengan orang lain. Lepas tu saya pun dapat macam tekanan lah pada diri saya. Penderaan dia memang mula-mula is mental torture lah. Gangguan dia sampai ke tempat kerja. Lepas tu sampai satu tahap dia masuk dalam rumah. Dia telah mengeluarkan pisau lah letak dekat perut saya, macam dia ugut untuk membunuh saya lah. Saya bertanya je dia, saya katakan, kenapa awak buat macam ni? Lepas tu dia tak puas hatilah dengan pertanyaan saya tu, sebab saya minta macam mana pun saya minta dia lepaskan saya. Kebetulan ada gunting dekat sebelah tu, so dia baling terkena kepada mata anak saya. So sampai sekarang pun kesan tu masih ada lah dekat anak perempuan saya. Anak saya memang lain sikit lah, nampak macam pendendam. Dia tengok lelaki kan, dia tengok macam orang lain bahagia dengan ada ayah, tapi kenapa dia tidak? Sebab soalan-soalan tu dia pernah tanya pada saya lah. Saya buat laporan polis dan saya pun ada dapat arahan daripada mahkamah lah. Dia tidak boleh dekati saya sejauh 5 km. So dia tak boleh ganggu saya dan anak-anak lah. Nur Fauziah terus menjalani hidup dengan kuat demi membesarkan anak-anaknya. Semoga kisah ini dapat memberikan iktibar kepada semua. Itu dia sempat kami luahan seorang mangsa kes dera. Kalau kita lihat tadi Fiza, antara sebab yang mungkin Fiza kongsikan, pertelingkahan, panas baran, cemburu. Ini orang ketiga menjadi sebab kes dera dalam rumah tangga. Dan kita nak tanya kepada Datuk sendiri. Kalau dalam situasi begitu Datuk, kes dera yang melibatkan senjata sendiri. Kalau dari segi undang-undang, bagaimana kes ini dilihat? Okey, kalau dari segi undang-undang kalau kita menggunakan senjata yang kita tahu akan mendatangkan bahaya dan kesan daripada penggunaan senjata tu, tadi saya nampak ada belt, belt pun boleh jadi senjata, ada pisau, ada gunting. Now, benda-benda ni boleh diiktirafkan sebagai senjata. Kalau kita gunakan tu dan contohnya ada kecederaan ada kecederaan kepada mangsa maka apa yang akan berlaku akan terpakai Seksyen 324 Kanun Keseksaan di mana hukumannya, kalau saya tak silap lah, saya tak nak terlalu teknikal, tapi sekurang-kurangnya 7 tahun sebatan dan denda ataupun kedua-duanya. So that means sama ada 7 tahun penjara, tak melebihi 7 tahun penjara, denda ataupun sebatan. So now untuk menjawab soalan tu, apa yang dilakukan oleh mangsa tu adalah betul. Sebab dia tidak menahan lagi dan macam dikatakan oleh Suru tadi, ada penglibatan pihak ketiga. Now, bila ada penglibatan pihak ketiga, daripada kita duduk diam, dia telah melakukan perkara yang wanita perlu lakukan. Pergi ke balai polis, buat laporan dan kalau saya tak silap tadi, saya dengar dia juga telah mohon daripada mahkamah di bawah Seksyen 4, Akta Keganasan Rumah Tangga, Seksyen 4, perlindungan sementara dan Seksyen 5 membenarkan kita perlindungan permanent valid for 12 months lah untuk berlaku untuk 12 bulan. So saya rasa itu yang perlu dilakukan. Tapi itulah persoalannya, sejauh mana dan seramai mana mereka yang mengalami masalah penderaan dalam rumah tangga ini berani untuk bangkit seperti wanita itu tadi. Sebelum kita nak tanya Datuk, satu lagi soalan. Mungkin Prof boleh ulas juga, kalau kita lihat dari segi kesan, itu kita lihat dari segi undang-undang. Kesan psikologi ini bukan saja kepada ibu, tapi kepada insan-insan sekeliling. Kalau ada anak kecil macam tadi tu, anak kecil juga boleh mendapat impak yang sangat besar dan ini juga mungkin boleh memberi kesan sehingga anak-anak ini meningkat dewasa nanti, Prof. Ya, dia sangat meninggal. Kalau tadi kita nampak kalau cedera tu kesannya sakit luka-luka lah ya. Parut. Dan adalah undang-undang seksyen-seksyen tertentu. Ada, betul. Tapi kalau yang kita lihat tadi, yang kesan psikologinya ialah apa yang berlaku dalam jiwanya nanti ialah dia akan melalui trauma. Trauma, dan bukan dia sahaja melalui trauma tetapi anak-anak yang sedang menonton. Dan anak-anak ini bila dilihat keadaan ibu dia dah didera secara mental, ya. Anak ini boleh kemungkinan apabila besar juga melakukan perkara yang sama apabila melalui situasi yang lebih kurang sama kerana dia melihat. Sebab itu kita kata segelintir pendera-pendera ini kebanyakannya adalah didera waktu dia kecil. Kalau tidak didera waktu dia kecil, dia melihat orang lain yang rapat dengan dia didera. Yang salah satu yang paling penting ialah emosinya terjejas, dan apabila emosinya terjejas, rutin hariannya juga akan terjejas. Ya?
dia tidak lagi akan merupakan seorang yang aktif, tapi akan menjadi seorang yang pasif, introvert. Sedangkan sementara sebelum itu dia seorang yang extrovert. Dan anak-anak kalau 2, 3 pun dia akan melihat, memerhatikan apa jadi pada ibunya. Malah akan ada sikap dendam anak ini nanti terhadap bapa ataupun si pelaku. Seperti yang berlaku pada anak puan Azizah tadi lah, menjadi pedendam kepada lelaki. Prof, kalau kita boleh kongsikan kepada Datuk, kalau kita boleh kongsikan kepada penonton-penonton kita, sebab ramai yang mengalami masalah ini mungkin tetapi tak tahu bagaimana mereka nak bermula. Sebab mungkin mereka rasakan ini bukan penderaan rumah tangga ni. Ini masalah biasa-biasa je, dah 25 tahun saya hidup dengan suami saya, biasalah ditepuk-tepuk ni, tunjal-tunjal kepala, tumbuk-tumbuk, dimaki dengan kata kesat. Mungkin kita terbiasa dengan keadaan itu. Tetapi bagaimana kita nak keluar dan nak mula? Langkah pertama dari sudut undang-undang, apa yang boleh mereka lakukan sebenarnya? Okey, yang langkah pertama kalau of course kalau kita tepuk sayang tu lain lah. Tetapi kalau kita tumbuk, kita boleh dah tambah, lah. kita boleh bezakan. Tarik rambut. Tarik rambut dan sebagainya itu dah boleh diklasifikasikan sebagai penderaan. So apa yang perlu dilakukan? Now, pertama sekali, pergi ke balai polis. Buat laporan polis. Dan polis akan hantar, contohnya kalau tadi itu, kalau ada lebam-lebam, polis akan keluarkan satu borang untuk ke hospital kerajaan untuk mendapat laporan. Selepas dapat laporan, maka polis akan buka kertas siasatan. Dan sebaik saja kertas siasatan siap, mereka akan tuduh suami dekat mahkamah. Now, ini yang berlaku. So saya nak bagi tahu apa yang penting Okey, dan mereka mungkin takut. Dia kata macam Prof katakan tadi, kalau aku dah buat report ni, mungkin suami akan tinggalkan saya, ada unsur-unsur ugutan. Ada anak dan sebagainya. Tetapi apa yang mereka harus faham, berapa lama mereka nak menanggung perkara ni. Berapa lama dia nak pendamkan perkara-perkara ni. So kalau mereka tak utarakan ke pihak ketiga iaitu mahkamah. Dan kalau mereka takut bahawa nanti si suami akan datang untuk mengambil anak dan buat ni, bagi saya senang aja. Kalau dulu akta ibu tu cuma ada perlindungan yang perlu diberi oleh mahkamah di bawah Seksyen 4 dan Seksyen 5. Tetapi pada tahun 2017, mereka telah ubah suai Akta Keganasan Rumah Tangga dengan memasukkan Seksyen 3 di mana sesiapa yang perlukan perlindungan kecemasan boleh buat permohonan kepada Pejabat Kebajikan Masyarakat. Di mana mana-mana pegawai yang dilantik oleh menteri boleh mengeluarkan satu perintah perlindungan kecemasan dalam masa 2 jam. Selepas 2 jam tu, perintah tersebut akan dihantar ke balai polis terdekat di mana kawasan dia duduk dan pihak polis perlu menyampaikan perintah tersebut kepada pelaku, contohnya suami, dalam masa 7 jam. Okey, boleh dapat perintah perlindungan dalam tempoh 2 jam. Kemudian boleh dapat juga perintah terhadap suami dalam masa 7 jam. Itu perintah itu adalah perintah perlindungan sementara. Sebab kenapa parlimen enact seksyen tersebut, sebab kita tahu kalau kita nak pergi ke mahkamah di bawah Seksyen 4 dan Seksyen 4 dengan 5 masih ada, tetapi akan mengambil masa yang lama. So biasanya bila kita dalam satu keadaan yang genting di mana suami dah panas barang Prof, dia dah marah, kita tak tahu sebab mungkin dia akan balik, dia akan benda tu akan bercetus lagi. So dia boleh minta perintah perlindungan sementara daripada pegawai tersebut. Untuk melindungi dirilah. Untuk melindungi diri. Dan kalau contohnya, kalau selepas perintah ni dah diserahkan oleh polis kepada pelaku ni, salah suami lah kita katakan contohnya, maka kalau dia masih datang, ada penalti-penalti. Sekurang-kurangnya penjara 6 bulan dan denda. Buat kali pertama, kali kedua dia naik lagi 4,000 hingga saya lupa dia punya amount. Tetapi kali ketiga ni, kalau dia masih buat, penjara tidak kurang 72 jam dan tidak melebihi 2 tahun. So ini ada provision, bukannya tak ada provision. Tapi seperti katakan tadi, Prof katakan tadi, mungkin dia takut. Kalau diutarakan apa akan berlaku. Nah, perlindungan ni bukan saja kepada ibu, untuk anak-anak juga. So tadi Fiza ada tanya satu soalan. Dia takut kalau contohnya berlaku ni anak dia tak akan dapat. Biasanya kalau dah ada sabitan atau ada tuduhan terhadap suami, maka kalau dia nak buat permohonan ke Mahkamah Syariah untuk mendapatkan anak pun akan agak sukar. Sebab dah ada tuduhan. Sebab polis tidak akan tuduh sembarangan. Mereka akan tuduh berdasarkan fakta sains dan bukti. So kalau dah dituduh, bagaimana dia nak pergi ke Mahkamah Syariah untuk menyatakan saya boleh jadi seorang bapa yang bertanggungjawab? Tidak, sebab
apa yang dia melakukan dan menunjukkan bahawa dia bukan seorang bapa yang tanggungjawab. Okey, jadi ini kiranya garis panduan lah. Yes, garis panduan je. Okey, tapi ini soalan saya nak tanya Dato' secara ringkas ni, kalau seseorang itu setelah dah lama didera oleh si suami tapi yang baru saja mungkin berkahwin, suami panas baran tiba-tiba terlepaslah dia bagi penampar kat isteri. Adakah itu boleh dijadikan satu bukti yang saya didera oleh suami? Ya, of course. Memang boleh. Sebab kalau contohnya, itu saya kata kalau tampar sayang macam ini tak apa. Tapi kalau kita tampar kuat, dah menjadi satu kesalahan di bawah Seksyen 321 Kanun Seksaan. Okey, baik. Pertama kali. Walaupun pertama kali voluntarily causing hurt. Okey. So, bila dah kena tampar tu, kalau apa yang dia buat, kalau dia pergi buat laporan polis, maka polis akan samalah proses pergi ke hospital, ambil report doktor dan akan tuduh di bawah Seksyen 321 yang kalau disabitkan di bawah Seksyen 323 ada denda dan penjara setahun. Okey. Tidak melebihi setahun. Prof, di penghujung perbincangan kita ini, mungkin Prof boleh kongsikan juga kepada penonton, kalaulah mereka merasakan bahawa dalam hubungan rumah tangga mereka itu ada penderaan di dalamnya, apakah yang perlu mereka lakukan kalau takutlah nak berjumpa dengan pihak berwajib? Dari segi psikologinya itu. Selalunya orang yang ada masalah ni dia akan meluahkan dengan orang yang dia paling rapat dan percaya, ya. Dan biasanya kalau seorang anak yang dah jadi isteri kepada suami ni, dia lebih rapat dengan ibu ataupun lebih rapat dengan kakak atau abang. Jadi luahkan dulu masalah ini dengan mereka yang dipercayai. Kemudian bagi kaum keluarga yang mendengarnya, perlu bantu, perlulah bawa dia juga berjumpa dengan kaunselor ataupun dengan pakar psikiatrik, terutama kalau tidak ada bekas-bekas yang nampak. Kerana kalau kita lihat di sini, kalau nak dituduh pun, kita tidak boleh tuduh sebarangan tanpa bukti. Tetapi kalau dibawa berjumpa dengan kaunselor dan pakar psikiatrik, itulah yang terbaik dan perlu cari jalan keluar. Jangan hanya memendam diri hanya kerana takut, bimbang dan sebagainya. Saya rasa dunia ini masih lagi isteri itu yang punya, jadi buatlah sesuatu. Jadi kalau pada saya lah, ya, jangan dijadikan perkahwinan itu berdasarkan cinta. Kerana tadi kita kata cinta itu sebenarnya tidak buta. Yang buta tu yang mereka-mereka ini, dia, betul, ya? Betul. I sokong betul dengan apa Profesor Kerana kata. cinta tu memang tadi kita bincang, cinta tak buta kan? Kalau cinta pun, kalau kita tak boleh bekalkan makanan ke atas meja tu, apa guna kita jadi suami, betul? Okey, Prof dan Datuk, terima kasih kerana bersama dengan kami. Tapi Prof, Datuk kalau boleh kongsikan sikit dari segi kos. Sebab mungkin ramai yang takut nak berjumpa dengan pakar undang-undang kerana mereka takut tidak berkemampuan. Tidak, ini of course peguam boleh ambil perintah perlindungan. Berkaitan dengan kos, mungkin dia takut dengan kos. Tapi kalau saya nak ikutkan, kalau kerajaan ni, kalau perintah perlindungan sementara dan sebagainya ni, saya rasa kalau pejabat kebajikan sendiri buat, tidak ada kos yang terlibat. Okey, baiklah. Kami nak ucapkan kepada Datuk Haziq Pileh dan juga Prof Datin Dr. Mariani, kami berharap apa yang dikongsikan memberi pencerahan terutamanya kepada anda yang mungkin dalam situasi penderaan rumah tangga. Yang penting cinta tu tak buta, tapi jangan kita dibutakan kerana cinta, dan pergilah kepada mereka yang sesuai untuk anda kongsikan masalah anda seperti kaunselor ataupun kepada peguam-peguam dan juga pihak berwajib untuk membantu anda. Jangan biarkan diri anda menjadi mangsa kepada penderaan rumah tangga. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini Di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini. Istimewanya hari ini kita akan membincangkan mengenai sambutan World Heart Day 2020 ataupun sambutan Hari Jantung Sedunia yang disambut pada setiap tahun pada bulan September 2020. Pada tahun ini dengan tema Use Heart to Beat CVD atau Cardiovascular Disease, Olive House berkolaborasi bersama Yayasan Jantung Malaysia untuk menyambut sambutan Hari Jantung Sedunia 2020 di peringkat Malaysia. Okey, bersama dengan saya hari ini, kita bersama dengan Puan Hajar Ainun Kuntum selaku ahli lembaga pengarah Yayasan Jantung Malaysia. Apa khabar Puan Hajar? Baik, alhamdulillah. Dan kita juga bersama dengan ini dia konsultan afiat iaitu Puan Aizah Arifin. Apa khabar? Sihat alhamdulillah Fiza, terima kasih. Alhamdulillah, sentiasa berseri. Okey, kalau mungkin Puan Ainun boleh terangkan kepada penonton kita tentang sambutan Hari Jantung Sedunia dan apakah pula sebenarnya peranan Yayasan Jantung Malaysia sebagai satu-satunya NGO yang berdaftar bersama dengan World Heart Federation. Okay. Selamat hari. Salam Malaysia, Hari Malaysia Leslie. And then bagi Hari Jantung Sedunia memang tiap-tiap tahun
mulai daripada tahun 1982, Yayasan Tahan Jantung sentiasa menyambut World Heart Day ni. World Heart Day ni adalah satu cara bagi World Heart Federation untuk membuat kempen ataupun untuk membuat program-program kesedaran mengenai cardiovascular disease dan heart disease kepada masyarakat as a whole, masyarakat as a whole. So jadi pada tiap-tiap tahun bulan September berbagai-bagai program yang dijalankan oleh Yayasan Jantung. Tapi pada tahun ini kita hanya buat banyak on virtual, alright? And then mungkin 1-2 je secara reality. So jadi memang benar Yayasan Jantung berdaftar dengan World Heart Federation. Tetapi ada juga lagi NGO lain, misal Heart Association of Malaysia, and then National Heart Association of Malaysia dan Sarawak, Yayasan Jantung Sarawak. Tetapi yang dilesenkan untuk menjalankan outreach program hanya satu, Yayasan Jantung Malaysia, di bawah program yang dinamakan Go Red for Women. That program yang telah menaikkan nama Yayasan Jantung kerana kita banyak dapat award, international award, kerana program kita adalah program yang wholesome secara menyeluruh. Kita ada buat program seperti ceramah mengenai jantung. Kita ada buat pemeriksaan secara kesedaran jantung melalui what they call it, blood pressure, obesity, kencing manis dan sebagainya. Yang banyak lagi. Banyak lagi. Tapi Azizah mungkin boleh kongsikanlah kalau diberitahu tentang kolaborasi Olive House bersama dengan YGM merupakan tahun kedua tahun ini. Kalau boleh dikongsikan tentang kolaborasi. Baik, alhamdulillah ya, tahun ini Allah izinkan sekali lagi untuk kita sekali lagi berkolaborasi bersama Yayasan Jantung Malaysia untuk tahun 2020 ini. Dan kalau pada tahun lepas kita dah pun berjaya melaksanakan beberapa program lah ya. Antaranya adalah kita adalah laksanakan conference Be a Heart Hero, kemudian kita ada aktiviti fizikal 10,000 steps towards a healthy heart. Dan kita juga ada jualan amal di mana telah berjaya mengumpulkan sebanyak lebih kurang RM30,000 ya untuk disumbangkan kepada Yayasan Jantung Malaysia. Dan insya-Allah tahun ini kita telah pun juga merangka pelbagai program untuk kami bersama dengan Yayasan Jantung Malaysia. Antaranya sekali lagi lah kami mengadakan jualan amal bersama dengan Yayasan Jantung Malaysia ini, di mana kita ada peruntukan setiap daripada sebahagian daripada pembelian untuk kedua produk ini, iaitu Olive Plus 30X dan juga butiran ekstrak campuran buah dan juga daun zaitun, atau nama lainnya adalah OPU. Jadi untuk setiap pembelian ini sebahagiannya kita asingkan dan kita sumbangkan kepada Yayasan Jantung Malaysia. Dan harap-harapnya tahun ini kita berjaya mengutip lebih banyaklah sumbangan yang boleh kita sampaikan kepada Yayasan Jantung Malaysia ini. Dan ada jangka masanya, Fiza, iaitu bermula 29 September sehingga 1 hari bulan Disember. Jadi setiap pembelian dilaksanakan dalam tempoh tersebut, sebahagiannya kita kita akan buat kutipan lah untuk disumbangkan kepada Yayasan Jantung Malaysia. Jadi bolehlah membeli sambil beramal, kata orang ya. Jadi di samping itu juga ada hadiah-hadiah istimewa juga yang akan disumbangkan kepada pembeli-pembeli dalam tempoh tersebut ya. Tarikhnya akan kita maklumkan kelak. Dan juga kita ada beberapa program lagi, antaranya adalah khidmat pesanan masyarakat di radio tempatan bersama dengan Yayasan Jantung Malaysia, di mana kita akan cuba memberikan sebanyak mungkin penerangan informasi ya tentang penyakit jantung berkaitan dengan kardiovaskular inilah, bagaimana ia terjadi, bagaimana mencegahnya dan sebagainya. Dan akhir sekali kita juga ada aktiviti sihat, Fiza, aktiviti yang melibatkan fizikal. Kita nak menggalakkan orang ramai untuk menyertai program Run and Ride, Run and Ride World Heart Day di seluruh Malaysia ya, untuk bagi menggalakkan masyarakat untuk melakukan aktiviti luar untuk menggelorkan peluh bersama-sama. Jadi sebab nak sihatkan jantung ni, kita mengamalkan makanan yang sihat dan juga kita nak kena amalkan pemakanan yang sihat dan juga mengelorkan peluh, melakukan aktiviti fizikal. InsyaAllah. Jadi kepada mereka yang nak mengetahui dengan lebih lanjut tentang program-program kami, bolehlah layari www.olivehouse.my ataupun boleh hubungi talian yang tertera di kaca TV itulah. Secara ringkasnya, Puan Anna boleh kongsikanlah bagaimana cara untuk kita memelihara jantung yang sihat? Kita ada 3 cara. Satu, jaga kebersihan. Macam dalam COVID ni, jaga kebersihan. Tapi dalam konteks ni, jaga kebersihan, jangan merokok. Yang kedua? Yang kedua ialah be healthy. Be healthy.
jaga pemakanan kita. Okey, yang ketiga. Yang ketiga adalah aktiviti. Jaga badan sihat, kita membuat banyak riadah, berjalan kaki, bersenam, senam aerobik dan sebagainya lah. Okey, baiklah. Itu dia 3 pesanan ringkas yang mudah je untuk kita kekalkan jantung sihat. Terima kasih Aziza dan juga Puan Haja Ainun di atas penerangan berkaitan Hari Jantung Sedunia ini. Kita nak berehat dahulu seketika. Kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Baik, kembali bersama kami dan bagi anda peminat-peminat Kampung People. Gini di studio kita adalah pelakon-pelakon utama Kampung People 2 yang akan bersiaran malam ini jam 9 malam di TV3. Baik, so kita bersama dengan Lailer iaitu Rina Diana. Kita juga bersama dengan Kamarul Ikif, Yami dan juga Rashidi Ishak selaku Pak Abu. Kita ada Pak Abu, ada Yamin Boy, ada Lailer. Jaffer tak ada. Jaffer tak ada. Mamu untuk ketiganya. Okey. Mungkin boleh kongsikanlah sedikit tentang apakah kelainan Kampung People 2 ini, Rashidi? Kelainan tu mungkin tak ada, tapi penambahan rempah ratus lebih lagi ya. Jadi kalau nak tahu apa rempah ratus yang lebih tu, kenalah tonton Kampung People tu. Tapi nak tanya daripada Yami sendiri, apa yang Yami pula Kamal. Yami pun boleh. Apa yang awak paling suka mengenai watak awak sebagai Yami Boy ni? Saya paling suka sebab saya lah orang paling baik makan kat dalam ni. Wow. Tapi kalau kurus. Kurus ke? Tak adalah. Saya biasa je. Pernah ke saya gemuk? Awas tanya soalan macam tu. Okey. Jadi soalan yang biasa orang dah tanya kan, susah ke nak buat watak Laila tu? Tapi bila orang dah ada expectation yang tinggi untuk Kampung People 1, untuk Kampung People 2 ni apa yang cuba Rina tonjolkan kepada penonton? Okay, actually Laila is the same as Kampung People Season 1. Cuma yang berbeza and lagi best sikit sebab dulu dia dengan Jaffer dia bercinta. Tapi kita tak tahu lagi sama ada Laila kahwin dengan Jaffer ke tak. Lepas tu mungkin kita ada penambahan watak baru. Haziq, dia bawa watak Karim. Which is I call him Abang Karim. So kalau nak tahu pasal kita orang 3 orang ni, kena tengok Kampung People Season 2. Ada cinta 3 segi pula. Yes. Itu. Tadi saya dah dapatlah sedikit jalan cerita ni. Tapi nak tengok juga apa kesudahannya kan. Tapi kalau kita lihat Kampung People ni, anda satu family yang walaupun orang kata crazy family lah kan. Keserasian tu memang ada. Macam mana chemistry tu orang kata di-build lah. You guys build the chemistry. Dibina. Daripada first day memang kita dah serasi. Chemistry datang secara semula jadi. Dia tak ada buat-buat. Dan memang we just close kan. Sebelum shoot pun memang kita tak pernah jumpa rasanya. Tak pernah. Nampak jumpa waktu. Sama-sama. Saya tahu. Teruslah. Okey, Yami Boy. Watak Yami Boy ni watak yang memang mendapat perhatian ramai juga kan. Kanak-kanak suka, ibu-ibu suka, makcik-makcik pun suka. Okey, apa antara sebenarnya cabaran lah yang Yami Boy rasa susah nak bawa dalam drama ni? Cabaran dia tak banyak sebenarnya, tapi cabaran salah satu dia adalah sangat susah sebenarnya nak kontrol muka. Contohnya macam kalau dalam scene tu kita kena serius kan. Tapi susah sebab ya Allah, dengan mami, dengan kakak, dengan daddy masuk memang dia nak muka tu sentiasa nak gelak. Natural. Dia memang natural nak gelak. So kalau kita nak serius tu susah sukat lah Kak. Ini soalan netizen tau. Dia tanya, sejak Yami Boy jadi pelakon ni, ada berapa banyak teman wanita? Peminat tak adalah. Boleh lah banyak. Tak ada lah. Tapi girlfriend tak ada lah. Boleh kira lah. Janganlah. Ibu tengok. Ibu tengok so tak boleh reveal. Okey, tapi kalau itu cabaran bagi Yami Boy sendiri. Kalau Rina sendiri dalam bawa watak Laila tu, ada tak favourite line ataupun dialog kegemaran Rina? Okey, Rina suka ayat ni tau. And I pun tak tahu mana I dapat ayat tu. Tapi sebelum ni I tak ada panggil Jaffer apa-apa. Macam sayang ke apa tak ada. Tapi this time I panggil dia Baby Boo Jaffer. Saya panggil dia Baby Boo this time. Baby Boo. So benda tu membuatkan I rasa lagi rapat dengan Jaffer and dapatkan chemistry tu dengan dia sebab I call him Baby Boo. So dah lekat dah. Ada apa-apa ke? Tak ada. Tak ada. Panggil sekali boleh? Baby Boo. Baby Boo Jaffer. Tapi
Okey, Rashidi sendirilah kan. Kalau kita cakap tentang watak Pak Abu dalam siri Kampung People 1 dan Kampung People 2 ni, dalam gelak-gelak tu sebenarnya kalau kita tengok dalam Kampung People 1 pun ada banyak sebenarnya mesej yang nak disampaikan kepada penonton. Bagaimana untuk siri kedua ini pula? Makin banyak kritikan sosial yang secara halus. Jadi siapa yang faham, fahamlah. Tapi itulah yang pentingnya apa yang kita cuba sampaikan adalah mesej yang untuk membuat kebaikan dan of course kita nak create happiness, joyful kepada semua orang kan. Itu adalah antara intipati mesej daripada Kampung People lah. Dan memang bila kita tengok Rashidi yang bawakan watak tu dia sebenarnya kelakar tapi dengan wajahnya yang serius kita rasa macam lagi kelakar. Ya, rasa Cik Abu ni macam tu. Dia macam sebab dia nak apa ni orang kata dia kalau boleh nak please semua dia punya ahli keluarga. Dia tak nak ada kontroversi ataupun ada apa what do you call that? Ada masalah, ada problem. Masalah, ya. So dia macam dia akan balancekan yang walaupun keluarga dia agak sengit kan. Tapi Rashidi real life dengan Pak Abu ni memang sama ke in real life? Suka please everyone around? Sama ke? Sama. No lah, mana ada? Daddy dia depan-depan dia macam garang sikit. Tapi actually in drama pun dia ni. Dia entahlah, Daddy memang betul-betul bawa watak Daddy. He's a cool daddy. Even dekat luar set pun dia rasa macam daddy betul. Betul. Alhamdulillah. Okey. Dia dah merah muka dia tu. Jadi mungkin boleh kongsikanlah harapan untuk siri Kampung People 2 ini. Sebenarnya kami tidak meletakkan apa harapan yang tinggi tapi cukuplah kalau apa ni semua penonton terhibur dengan gelagat keseluruhan keluarga Cik Abu apa ni Cik Razif dan juga keseluruhan geng-geng kampung semualah. Okey, baik. Yummy Boy? Sedikit. Jangan bubuh apa nama ni? High expectation. High expectation lah. Just enjoy tengok ni lah. Tak sabar nak tengok. Kita nak enjoy malam ni. Nervous juga ni. Sambil tengok tu Yummy Boy, kena bawa popcorn ke, cekodok ke? Kalau boleh bawa aja satu family duduk dalam tu. Itulah penerbit tanya. Ada tips makan-makan lagi tak? Ada tips makan-makan lagi tak? Kalau boleh nak ada lah. Sentiasa ada. Tiap malam ada makan. Okey. Dan Rina sendiri harapan buat Kampung People 2 ni. Okey, Rina harap korang macam ni juga enjoy je tengok Kampung People season 2. Don't put so much high expectation. We're still the same. Cuma kita ada tambah karakter which is bagi Rina rasa lagi kelakar, lagi best sebab ada Kak Adi Bano, ada macam-macam lah. So nenek dalam tu memang lawa. And Kak Adi Bano bawa watak nenek. Why? Nenek dia cun lah. Nenek dia cun lah. Cool. Ada kelakar. Okey, Rashidi, Yummy Boy dan juga Laila. Okey, kena kongsikan kepada penonton-penonton kenapa mereka harus tonton Kampung People 2 malam ini jam 9 malam. Kita mulakan dengan Rashidi dulu. Pastinya akan terhibur dan gelak yang tak berhenti-henti. Lagi best daripada season 1 lah kot. Betul. Lagi best. And Rina rasa korang akan join sekali jadi sengit macam Kampung People. Cakap dalam nada Laila. Alamak. So jangan lupa tengok Kampung People. Nanti korang akan sengit macam Laila and Mommy juga. Malam ni kita tengok Kampung People. Tapi kan kita nak ucapkan terima kasih kepada Daddy, Yummy Boy dan juga Laila. Thank you. Tapi tak lengkap sebenarnya tak ada Mami. True. Absolutely correction. Kan absolutely correction, interpretation. Ada sesuatu nak dikongsikan oleh Mami? Silakan Mami. Mami? Hello! You kena tahu tau. And this is a free country, okay? Hak kita bersuara bebas, okay? You pula jangan nak suka-suka hati nak main seseorang tu kalau you tak bersependapat dengan orang tu. You jangan nak main, you too much already. Assalamualaikum. Hey kamu. Jangan lupa lah, tengoklah Kampung People 2 malam ini. Mina selamat dah tak sabar nak tunjukkan rahsia-rahsia apa yang ada dalam Kampung People 2. Jadi, jangan lupa dating kita malam ini. Bersama Kampung People 2 jam 9 malam hanya di TV3 bermula 17 September hari ini. Kita tengok malam ini di Kampung People 2. Terima kasih Mami. Terubat rindu tak? Terubat rindu dengan Mami. So kita
Nanti ingat Mami ada surprise hari element ni. buat anda. Jadi Kampung People tu malam ni setiap hari Rabu hingga Jumaat jam 9 malam. Jangan lupa. Terima kasih kami nak ucapkan pada Rashidi, Kamarul dan juga Rina Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Okey, dan nampaknya kita telah pun sampai di penghujung siaran untuk siaran 17 September 2020. Esok insya-Allah kami akan kembali lagi dengan satu lagi topik berkaitan hikayat perkahwinan, pentingnya penghargaan dalam rumah tangga. Pentingnya penghargaan dalam rumah tangga ya Fiza. Okey, baik. Jadi jangan lupa saksikan Wanita Hari ini esok. Jumpa lagi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Dia Pusawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya dihormati, disayangi, disanjungi. Dia Pusawati aliran masa kini dia penyambung warisan Sri Kandi dia lemah lembut baik budi pekerti tapi cekal hati dia tabah berani pendidik puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami kepada anaknya dia ratu di hati tunggak keluarga kalau bukan dia siapa lagi. Wanita hari ini bijak mengatur mengurus mata wataknya usahawati ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya